Okey anak-anak, untuk lebih memahami topik berkaitan pencemaran udara, Umi sertakan beberapa video untuk kita saksikan bersama-sama. Umi harap kamu mendapat sedikit sebanyak isi daripada apa yang kamu tonton. Seterusnya, kita akan selesaikan soalan yang Umi sediakan. Di kebanyakan bandar besar, udara dipenuhi dengan habuk dan asap. Bahan-bahan berbahaya ditambah ke dalam udara oleh kilang-kilang, egzos kenderaan dan kebakaran hutan. Pencemaran udara berlaku apabila habuk, gas-gas, asap dan jelaga dibebaskan ke udara dan boleh menyebabkan kemudaratan kepada kedua-dua organisma hidup dan alam sekitar. Bahan-bahan berbahaya ini yang mencemarkan udara dikenali sebagai bahan pencemar udara. Sekarang, mari kita lihat beberapa sumber bahan pencemar udara. Tapak pembinaan, kuari batu kapur dan kilang papan menghasilkan habuk yang banyak. Pembakaran terbuka, asap rokok, kebakaran hutan, egzos kenderaan dan kilang-kilang membebaskan asap dan jelaga, menyebabkan pencemaran udara. Pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol dan penghasilan styrofoam membebaskan klorofluorokarbon, CFC, ke udara. Bahan pencemar udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida daripada egzos kenderaan dan kilang-kilang ditambah ke udara. Kebakaran hutan dan pembakaran terbuka membebaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfera. Karbon monoksida adalah bahan pencemar udara yang dibebaskan daripada egzos kereta dan asap rokok. Aktiviti-aktiviti pertanian seperti menyembur racun perosak membebaskan bahan kimia ke udara. Loji kuasa nuklear membebaskan bahan-bahan radioaktif ke dalam udara. Zarah-zarah plumbum dibebaskan daripada egzos kenderaan. Nikotina dan tar tembakau ditambahkan ke udara oleh asap rokok. Pencemaran udara menyebabkan kesan-kesan berbahaya kepada kesihatan manusia, bangunan, infrastruktur, tumbuhan, haiwan dan iklim. Mari kita lihat pada punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap kesihatan manusia. Asap dan habuk menyebabkan masalah-masalah pernafasan. Zarah-zarah plumbum menyebabkan kerosakan otak dalam kalangan kanak-kanak dan bayi. Zarah-zarah asbestos menyebabkan kanser peparu. Gas-gas yang dihasilkan oleh kilang-kilang seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida merengsa mata dan menyebabkan penyakit-penyakit respirasi seperti bronkitis. Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau kematian. Asap rokok mengandungi tar, nikotina dan karbon monoksida yang menyebabkan kanser peparu dan penyakit-penyakit respirasi seperti bronkitis, emfisema dan pneumonia. Apakah punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap iklim? Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Karbon dioksida yang berlebihan menyumbang kepada kesan rumah hijau. Klorofluorokarbon, CFC, yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap, jelaga dan habuk daripada kilang-kilang, egzos kenderaan dan pembakaran terbuka membawa kepada jerebu. Mari kita lihat beberapa punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap tumbuhan dan haiwan. Hujan asid menjadikan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid menjadikan air berasid dan membunuh hidupan akuatik. Hujan asid juga memusnahkan pokok di dalam hutan. Asap dan jerebu mengurangkan jumlah cahaya matahari yang sampai ke bumi. Oleh itu, mengurangkan kadar fotosintesis. Apakah punca dan kesan buruk pencemaran udara terhadap bangunan dan infrastruktur?
Habuk dan jelaga mengotorkan bangunan. Hujan asid mengakis bangunan konkrit dan batu kapur serta mempercepatkan kadar pengaratan besi. Terdapat pelbagai cara yang dapat kita gunakan untuk mencegah atau mengawal pencemaran udara. Sebagai contoh, melalui penguatkuasaan undang-undang, pendidikan dan penggunaan sains dan teknologi. Mari kita lihat pada beberapa cara untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara di bawah penguatkuasaan undang-undang. Kita boleh mengharamkan pembinaan kilang di dalam atau berhampiran kawasan perumahan. Denda perlu dikenakan kepada perokok yang merokok di kawasan larangan. Pemilik kilang atau kenderaan yang menghasilkan asap yang berlebihan dan individu yang menjalankan pembakaran terbuka. Bagaimanakah pendidikan boleh membantu mencegah dan mengawal pencemaran udara? Kita boleh bermula dengan mendidik pelajar untuk menyedari bahaya dan cara-cara mencegah pencemaran udara. Kita juga boleh menganjurkan kempen anti merokok. Kita perlu menggalakkan orang ramai untuk berjalan atau berbasikal, menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Akhir sekali, apakah langkah-langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara menggunakan sains dan teknologi? Gunakan teknologi hibrid pada kenderaan untuk mengurangkan pencemaran udara. Pasangkan penukar pembangkit pada kenderaan untuk menukarkan bahan pencemar berbahaya kepada bahan pencemar yang kurang berbahaya. Pasangkan penapis pada cerobong asap kilang untuk memerangkap bahan pencemar sebelum melepaskan asap ke udara. Gantikan klorofluorokarbon (CFC) dengan gas yang mesra ozon seperti hidroklorofluorokarbon (HCFC). Menggalakkan petani menggunakan kawalan biologi untuk mengawal perosak dan tidak menggunakan racun perosak. Okey, Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita. Jangan lupa ulang kaji dan buat latihan yang Umi sediakan. Assalamualaikum.